Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan iradahnya dapat lagi kita sama-sama meneruskan perkongsian ataupun pembelajaran kita dalam subjek Usuluddin, yang mana pada kali ini kita nak berbincang berkaitan dengan bab akhlak bagi subjek Usuluddin tingkatan 5, yang mana dalam subjek akhlak tingkatan 5 ini subjek akhlak, bab akhlak bagi subjek Usuluddin tingkatan 5 ini kesemuanya ada 4 tajuk yang berkisar berkaitan dengan ilmu tasawuf. Dan secara ringkasnya, ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang mana bertujuan untuk membaiki hati. Ilmu bertujuan untuk membaiki hati dan memfokuskan hati kita tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ilmu fiqh dia keluarkan berkaitan dengan hukum hakam dan sebagainya, tauhid berkaitan dengan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmu tasawuf ini pula bagi peringkat untuk memperbaiki hati dan memfokuskan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tajuk yang pertama yang kita akan bincangkan adalah al-fannu fi ilmu tasawuf. Al-fannu fi ilmu tasawuf, iaitu seni dalam ilmu tasawuf. Seni dalam ilmu tasawuf. Dan yang kita akan bincangkan adalah berkaitan dengan mabadi'ul ilmu tasawuf ataupun prinsip-prinsip ilmu tasawuf ataupun pengenalan bagi ilmu tasawuf ini. Yang pertama, prinsip dia adalah al-haddu, iaitu batasan ataupun kita boleh juga di al-haddu ni adalah pengenalan ataupun definisi ilmu bi usuli yu'rifu biha islahul qalbi wa sairul hawas, iaitu ilmu asas yang mana dengannya kita boleh perbaiki hati dan panca indera. Kita nak baiki hati dengan ilmu tasawuf, dan panca indera kita ni dengan ilmu tasawuf. Kemudian al-wadi' adalah pengasas. Pengasas bagi ilmu tasawuf ini adalah huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengasas bagi ilmu tasawuf. Kemudian hukum. Hukum kita mempelajari ilmu tasawuf ini kalau mengikut pendapat Imam Ghazali adalah fardu ain. Fardu ain membawa makna wajiblah mempelajari ilmu tasawuf. Dan seterusnya al-ismu. Al-ismu nama lain bagi ilmu tasawuf. Nama lain bagi ilmu tasawuf wa ilmu tazkiyatun nafsi wa ilmu al-haqa'iq. Nama bagi ilmu tasawuf ni adalah ilmu tasawuf itu sendiri, kemudian ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu pembersihan jiwa, ataupun yang ketiga ilmu al-haqa'iq, iaitu ilmu hakikat. Dan kemudian an-nisbah. Nisbah ni sandaran ataupun nak tahu siapa yang mula-mula mengamalkan ilmu tasawuf ini. Awwalu man takallama fihi wa azharuhu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa akhazahu anhu Al-Hasan Al-Basri. Orang yang pertama mempelajari ilmu tasawuf ataupun orang yang pertama
ber, bercakap berkenaan dengan ilmu tasawuf ini adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan wa akhazahu anhu Al-Hasan Al-Basri, dan Imam Hasan Al-Basri orang yang mengambil ilmu tasawuf ini daripada Sayyidina Ali. Okey. Itu dia punya 5 mabadi' ataupun 5 prinsip. Okey, ada 5 lagi. Okey, yang keenam. Prinsip ilmu tasawuf al-maudhu'. Maudhu' ni maksudnya tajuk ataupun skop perbincangan dalam ilmu tasawuf ini, an yartakiya bil insan ila tazhibus suluk al insani wa kaifiyatus samu wal irtiqa bin nafsi al bashariyah bit tazkiyati wat tasfiyah an tariqu ilaj amradil qulub wifqa dawabiti syariah biridallahi ta'ala. Okay, iaitu untuk tujuan dia ataupun fokus bagi pembelajaran ilmu tasawuf ini adalah untuk membentuk peribadi manusia dan langkah-langkah untuk meningkatkan potensi jiwa manusia dengan pembersihan dan penyucian hati melalui pengetahuan ataupun pencegahan daripada penyakit-penyakit hati, mengikut cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu fokus yang kita dapat kalau mempelajari ilmu tasawuf. Kemudian Al-Masail. Al-Masail ni persoalan ataupun isu-isu dalam ilmu tasawuf, ya ma'rifatu istilahatuhu wal kalimatul lati tatadawalu bainal qaum kal ikhlas was-sidqu wat-tawakkalu waz-zuhud wal wara' wal ridha wat taslim wal mahabbah wa ghairi zalik. Iaitu mengetahui istilah-istilah yang sering diperkatakan oleh masyarakat, diperkatakan oleh manusia dengan perkara yang sering orang kata berlegar-legar dalam pemikiran manusia yang berkaitan dengan ikhlas, kebenaran, tawakal, zuhud, wara', redha, berserah diri, kasih sayang dan sebagainya. Okey, kemudian prinsip yang ke-8, al-istimdad. Al-istimdad ni adalah sumber bagi ilmu tasawuf adalah min kitab was sunnah was sahabah wat tabi'in wa atba'it tabi'in. Okey, sumber ilmu tasawuf adalah daripada kitab Al-Quranul Karim, kemudian sunnah hadis Nabi SAW, kemudian daripada sahabat, daripada kata-kata sahabat, daripada tabi'in wa atba'ut tabi'in, daripada orang yang mengikut tabi'in dan tabi'in. Okey. Itu sumber-sumber dia. Sumber-sumber bagi ilmu tasawuf. Kemudian al-faedah, faedah mempelajari ilmu tasawuf ini adalah al-fawzu bis-sa'adah fid daraini ad-dunya wal akhirah, untuk mendapat kebahagiaan di dua daerah, iaitu di dunia dan di akhirat. Okey. Kemudian al-fadlu ni kelebihan mempelajari ilmu tasawuf adalah min asyraful ulum lita'allaquhu biman hajin aw tariqu yasluquhu al-abdi lil wusul ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu merupakan ilmu yang tinggi, satu ilmu yang mulia, yang kerana ia melibatkan
jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan itu adalah 10 prinsip ataupun 10 pengenalan bagi ilmu tasawuf ini. Okey, dan apa nama ni? Okey, dan kesimpulannya adalah intipati utama ilmu tasawuf ini adalah kita untuk mencapai tahap ihsan yang sebenar di sisi apa yang telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah bersabda, dia kata mal ihsan, berkaitan dengan pengertian hadis Nabi berkaitan dengan pengertian ihsan. Mal ihsan qala an ta'budallahi ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ilmu tasawuf ni adalah kita nak selari dengan hakikat ihsan. Okey, yang mana sahabat tanya, okey, apakah itu ihsan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ihsan itu adalah kamu berbuat sesuatu amal ibadat seperti kamu beramal seperti mana Allah melihat kamu. Kamu beribadah seumpama Allah melihat kamu. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Sekiranya kamu tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka yakinlah bahawasanya Allah sedang melihat kamu. Okey, dan bagi ilmu tasawuf ini, sama ada dia disebut sebagai tasawuf ke, ihsan ke, tazkiyatun nafsi ke, ilmu hakikat ke, ia tetap akan membawa kepada maksud yang sama, iaitu ilmu dan amal berhubung penyucian diri bagi mencapai maqam yang tertinggi dan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala yang menggolongkan kita dalam kalangan orang yang bersih diri dan bersih jiwa. Saya rasa sekadar itu saja apa yang boleh dikongsikan untuk pelajaran kali ini. Semoga ianya memberi manfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf atas kalau ada salah silap ke apa-apa ke. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah itu adalah diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.